Can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kembali kita kepada video ketiga siri belajar asas gitar. Jadi masa video sebelum ni, video kedua, kita belajar tentang power chord, tentang penggunaan pada tali 6 dan 5 saja. Cuma hari tu saya ada tertinggal satu perkara lah. Dalam bila power chord ni kan, bila kita main, kata kita main tali 6 kan, lepas tu bila kita turun tali ke-5, tali jari telunjuk yang pegang root note tu sepatutnya lah dia tolak sikit yang tali atas. Tujuan dia supaya yang tali yang 6 ni tak bunyi. Ini yang kita panggil kaedah muting. Jadi kalau tanpa muting tu agak sukar lah untuk mengelak daripada terkena tali 6. Jadi kaedah dia ialah kita pegang sikit, jadi dia macam tu je, jadi note bawah yang akan dengar, dia panggil muting. Jadi untuk power chord ni, power chord yang hari tu kan, saya pun tak ada highlight sikit pasal strumming untuk permulaan ni dia boleh macam orang kata downstroke sajalah G, D, ataupun up and down. Okay, itu yang bab lepas. Jadi teruskan berlatih power chord, dan di samping itu kita dah bolehlah kita mengenali chord-chord yang biasa digunakan. Jadi untuk chord gitar ni, kita tidak belajar ikut susunan macam A, B, C, D, E, F, G, dan juga kita tidak belajar caranya, maksudnya kita belajar minor dulu, major chord dulu, lepas tu minor dulu. Bukan itu cara yang terbaik lah. Yang terbaik kita belajar chord yang popular. Banyak lagu contemporary ke akan guna chord-chord yang ni, G, C, D, E minor. Jadi untuk kali ni saya rasa untuk permulaan boleh belajar 10 chord pertama, dan kemudiannya bila kita belajar lagu yang kata tahap yang makin kompleks sedikit, tahap yang intermediate ataupun advance, masa tu kita akan jumpa chord-chord yang lain. Tapi kita dah main 10 chord ni lah. Kalau ikutkan ada cikgu gitar lain kat YouTube, dia kata dia ada fundamental 8, tapi saya rasa kita perlukan 10. Saya pun ada rujuk cikgu lain juga, 10 tu yang utama lah. Dan untuk tujuannya juga kita akan belajar cara membaca chord diagram. Kalau rujuk buku ataupun sekarang internet, nanti ada gambar raja saya akan bagi. Bila ada gambar raja diagram yang 4 segi tu kan, dia akan menunjukkan tali gitar ni lah, bahagian gitar tu. Dia yang hitam bulat tu, dia menunjukkan kedudukan jari, tali dan fret yang kita kena petik, kita kena tekan. Dan bila dia kata ada X tu, dekat yang tepi ni ada X tu, katalah sini ada X kat diagram tu, X tu itu kena mute. Maksudnya jangan sentuh, jangan sentuh tali tu, jangan bunyi tali tu. Tapi kalau ada yang macam bulat tu, mana you kena sentuh tali tu, maksudnya you kena selalunya untuk open chord. Bila kita kata open chord tu melibatkan kita strum semua. Ni nak ajar open chord lah ni, chord terbuka. Sebab ada chord kita tak main semua tali, so macam satu chord pertama lah, ini G, kita akan main semua chord. Jadi mulalah kita perkenalan dengan chord yang pertama, iaitu chord G. Saya akan ajar ada dua cara ataupun dua cara posisi chord G ni yang kita akan jumpa. Jadi cara yang pertama ialah macam ni. Ini yang memang ikut buku punya. Untuk chord ni, untuk chord G ialah you pergi ke untuk tali 6 fret ketiga, you kena ada satu jari ke sini. Dan kalau untuk tujuan ni, saya akan pakai jari apa tu, jari manis.
Dan tali kelima, fret nombor 2, pakai jari tengah. Jari tunjuk kita free dulu. Dan jari kelingking, tali 1, fret 3. Ini adalah G ataupun G major. Bila kita dalam gitar, dalam permainan muzik, bila kita ada interference sikit, bila kita kata G saja, dia masukkan G major lah. Bila kita kata kalau kita nak minor, kita cakap lah G minor. Macam kita nak minta teh, kita tak minta teh susu, kita nak the whole package teh. Kalau kita nak spesifik, teh O, macam tu lah. So dalam konteks permainan kita, bila kata G tu, dia akan masukkan major, melainkan dia nak cakap G minor ke apa benda yang lain-lain lah kan, G7 ke atau lain. Jadi ini satu bentuk G ikut kebanyakan buku G macam ni. Satu lagi cara posisi G yang you akan jumpa ialah macam ni, atau macam ni lah, kita ambil yang ni dulu, iaitu jari telunjuk tekan ke tali nombor 5, tali nombor 5 fret 2, dan jari tengah tali 6 fret 3, dan jari manis di fret 3 tali nombor 1, G. Itu satu. Dan pada masa yang sama, satu lagi variasi daripada cara yang ni ialah jari manis tu tali nombor 2 fret 3, jari kelingking maintain di fret nombor 3 tali 1. Okey, boleh katakan dia tidak macam power chord 1, 2 jari, 3 jari. Ni boleh kata bagi setiap orang yang main macam ni, dia akan jumpa orang macam ni. Mana lebih baik? Ada alasan untuk dua-duanya. Nanti kita akan sentuh bab tu. Dia ada berkaitan dengan cara you nak senang tukar ke chord lain, iaitu chord yang seterusnya ialah chord C. Chord C, okey, jari manis di tali nombor 5 fret 3, dan jari tengah di fret nombor 2 tali 4, dan jari telunjuk di tali nombor 2 fret pertama, dan tali-tali lain kena sentuh. Kalau dalam Dharma Raja, dia akan bulat, kosong. C. C. Sebab tu kalau orang yang bila pergi G, nak pergi ke C senang. Dan tapi kalau G ni, you pergi C yang lagi satu. Ini C at 9 saya rasa. Dan G, C, dan sering kali diguna sebagai alternatif kepada C. Muzik dia just fit, tapi macam penuh lah. Macam ada orang dia nak G, dia main 4 jari juga, G, C, dan ada lagu pakai kombinasi macam ni. Okey, tu tadi C. Tak apa, belajar yang C yang mudah tu dulu. Dan seterusnya ialah D. Untuk D ni, you tidak akan tekan yang tali semua. You hanya tekan daripada tali lazim yang 4 ke bawah. Jadi untuk D, tali jari jari manis di fret 3 tali nombor 2, dan manakala jari telunjuk di tali nombor 3 fret nombor 2, dan jari tengah di tali 1 fret nombor 2. Dia tekan daripada tali nombor 4, D. G, C, D ni 3 lagu, 3 note ni kan, dah boleh kata yang sangat popular lah. She is alone by lampo, trying to find a star that kiss her night. 3 chord dah jadi satu lagu. Popular lah dalam muzik yang country, yang contemporary.
tu biasa. Tu D. G, C, D. Apa lagi saya tu? E minor. Kita terus E minor terus. Sebab ni yang biasa dalam satu, orang kata, progression, satu key yang sama. E minor penuh. Kalau sebelum ni tengok power chord saya ditunjukkan, saya pakai E minor ni untuk satu lagu kan. Jadi memang power chord kadang-kadang kita menyelit juga ambil ni. Sebenarnya dalam, bila kata power chord, ada juga dalam formation full chord tu, dia jadi macam separuh chord tu ataupun interval, dipanggil power chord. Tapi tu bab lain, saya tak nak kelirukan. Bila orang kata power chord, tidak semestinya yang asal tu. Ada lagi istilah tu digunakan untuk power chord yang bentuk lain, yang bukan generik. Tak apa, tu bab lain. Jadi ini E minor, dua-dua jari di fret nombor 2, jari tengah di fret nombor 2, tali nombor 5, manakala jari manis di tali nombor 4. Ada sebelum ni saya belajar macam ni tau, telunjuk di tali 5 dan jari tengah di tali 4. Tapi over time, selepas kita banyak progression, saya rasa lebih selesa macam ni. Jadi saya cadangkan dia turun macam ni je, E minor. Dan seterusnya A minor. A minor ialah jari telunjuk di fret nombor 1, tali nombor 2. Tengok gambar raja, nanti saya share sekali gambar diagram. Dan jari tengah di tali nombor 4 dan jari manis di tali nombor 3. A minor. Jadi dengan 5 chord ni, ada banyak lagu yang you boleh cuba main. Contoh tadi lagu Last Kiss Oh can my baby be the Lord to her away from me. Cara yang sebaiknya lah untuk kita nak ingat chord dia, bukan macam kita belajar kita main G, E minor, C, D, tiap hari tak seronok lah. Carilah lagu yang seronok, yang kita boleh suka. Jadi bila tu akan motivate kita untuk praktis setiap hari. Pasal ni, untuk ni praktis lah satu gaya strumming dulu atas dan bawah je. Kenapa lagu ni mudah? Sebab ni lagu lama. 50s dulu memang banyak chord-chord basic je. Jadi bila mudah tu, you macam saya cakap masa awal daripada belajar power chord, dan boleh berlatih rhythm tu. Berlatih rhythm supaya solid. Timing tu. Kita tak nak belajar metronom lagi kan, kita ikut. Okay. G, E minor, C, D. Itu satu cara lah. Ataupun oh can my baby be the Lord to her away from me. Ataupun lagu apa itu Mama take this bash from me. I can't use it anymore. Okey, betul lah, itu salah. G, D, A minor. Chorus G, D, C. Okey, ingat balik. G, C, D, E minor, A minor. 5 ni dulu. Nanti lagi 5, nak cukup 10, kita buat video lagi satu. Tadi pasal yang progression tadi kan, apabila nampak orang macam ni, sebab ada progression dia memang yang dia banyak lagu macam ni. Contohnya
Today is gonna be the day that you're gonna throw it back to you. Lagu yang ni, ya perhatilah satu contoh lah, cari lagu yang suka. Contoh lagu tadi, lagu Last Kiss, boleh Wayne Cochran baru Pearl Jam cover, dan lagu Bob Dylan baru Guns N' Roses cover. Ambil yang yalah, ni cadangan lah. Knocking on Heaven's Door, lagu klasik sampai sekarang pun orang main lagi. Saya pun tunggu lagi lah. Dan kan, kita belajar apa ini? G, C, D, E minor, ada E minor, ada A minor, dua lagu. Jadi praktis dua lagu ni. Contohlah, sekiranya dapat lagu yang lain, boleh teruskan. Lagu yang mudah, kalau dalam buku muka ada tab novice, budak-budak sekarang panggil noob. Jadi harap boleh mencuba lah lepas ni lagu dia. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Okay, selamat berlatih dan jumpa lagi untuk video seterusnya. Terima kasih.